بك وعليك من استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بسمي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutamanya nikmat iman, amal ketaatan. Dan alhamdulillah di awal hari umat Islam, yakni waktu maghrib, itu permulaan hari bagi orang Islam, dan Allah telah tetapkan kita, Allah pilih kita untuk bermula dengan ketaatan. Biasa orang nampak subuh tu satu hal, sebab nampak tidur dulu kan, kemudian bangun. Tapi kalau ikut susunan harinya, bermula maghrib. Sebagaimana nanti datangnya bulan Ramadan Al-Mubarak nanti, kita akan setting balik timeline hidup kita ni, setting balik semua manusia satu dunia. Dia akan tunggu waktu maghrib. Sebab apa? Nak buka je pasal. Tu masalah tu. Dan memang buka dan Allah buat syariat bubuh waktu solat. Boleh je kan? Sekiranya lah, ni tak jadi pun, ni sekiranya nak kita bagi supaya fikiran kita ni boleh berfikir. Allah boleh buat apa? Buka waktu solat, boleh kan? Jadi tak adalah itu jam nak solat, itu jam nak makan, kan payah tu kan. Tapi nak bagi tahunya, permulaan hidup kita tu solat baru makan. Permulaan hidup kita. Dan solat pula dipilih waktu maghrib buka tu. Tak dipilih waktu zuhur ke asar. Itu jam kalau buka time tu kan sedap dengan tengah hari tu kan. Waktu lunch kita buka. Kan sedang. Tengah-tengah kering tekak tak buka juga. Dah ujung-ujung dah reduk tu. Kadang dah hilang pun, haus pun. Dah lupa dah. Waktu maghrib sebab apa? Permulaan hari. Jadi semua orang akan tunggu waktu maghrib. Dalam keadaan sibuk macam mana pun berhenti. Boleh pula berhenti tu. Tunggu waktu solat lah sebenarnya. Jadi mana kata kalau kita boleh berhenti maghrib tadi, duduk sini, duduk kemudian berhenti pula nanti isyak bagi masa pula sekarang ni. Macam cantik. Permulaan yang cantik.
Ramai orang kata yang penting pengakhiran katanya. Bermula tidak penting bagaimana, tapi pengakhiran itulah yang nak ditentukan. Tetapi pengakhiran yang baik, Allah akan bagi peluang untuk bermula kembali dengan baik. Dia bermula balik. Jadi maksud kata kalau setiap hari kita boleh menjaga permulaan kita dengan baik, insya-Allah kebarangkalian untuk pengakhiran yang baik tu tinggi. Jadi kalau mula pun dah tergelincir, dia kena mula balik lah. Masuk kata ada peluang. Dia bermula balik tergelincir, besok mula lagi. Tengok. Ataupun 30 tahun yang dulu tergelincir, 30 tahun ke depan mula balik. Dia mesti ada permulaan dia. Permulaan itu penentu pengakhiran sebenarnya. Cuma bermula itu Allah boleh bagi bila-bila lah. Dia nak mula, mungkin bermula dia sedar umur 40, dia sedar. Kemudian dia terus double up, dia gandakan amalan dia untuk cover balik yang dulu. Tapi mesti ada cerita permulaan dia mesti ada. Bila dia panggil turning point, saya start anak saya meninggal, saya dia ada turning. Bila start saya accident, bila saya rugi, dia nak start balik hidup. Jadi kalau kita boleh mulakan hidup hari-hari bermula di rumah Allah, ini satu kejayaan yang besar. Tuan-tuan, saya ulang lagi sekali, saya ingatkan diri saya dan jemaah semua, jangan pernah nampak kecil datang ke rumah Allah. Kerana tiada langkah yang lebih Allah ridha, hanyalah melangkah kaki ke rumahnya. Kalau tidak adalah di atas muka bumi Allah ni rumah Allah, maka kena hancur binasalah semua. Rumah Allah ni isyarat kepada solat. Tu Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, isyarat ni mas sekalian. Alhamdulillah. Dan kerja datang masjid ni kerja iman. Kerja iman. Bila kata iman, dengan hati. Hati yang benar-benar meyakini Allah ada. Amantu billah. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, beliau kata apa? Amantu billah, merujuk pada adanya Allah, merujuk al-wujud. Al-wujud merujuk kepada amantu billah. Jadi bila rujuk kepada innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Man amana billah tu meyakini bahawasanya yang wujud hanya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal merujuk kepada al-wujud bil makna maujud, yang ada hanya Allah. Jadi datang rumah Allah ni bukan sebab ada masa, sebab ada Allah. Isyarat kalau kita bagi kepada datang rumah mak ayah kita. Kenapa dah datang rumah mak ayah dah? Mak ayah dah tak ada dah. Makna ni datang rumah mak ayah sebab mak ayah ada. Malah anak-anak kena adakan masa nak tahu mak ayah. Sibuk macam mana pun, dia tak boleh bagi alasan kata, tuan mak, ini baru ada masa ni nak jumpa mak. Mak kata, kau ni kan tak sedar asal usul ni katanya. Ada ke cakap dengan mak macam itu? Berani ke cakap, ni lah tu, ni baru ada masa ni nak jumpa mak ni. Tak boleh. Kau sibuk macam mana pun, kalau kau call suruh balik, kau kena balik. Terutama anak lelaki lah. Kau tak perempuan berbeza sebab dia isteri dah, lelaki. Tapi mak ni jenis bertimbang rasa. Tak adalah dia buat anak ni macam itu kan. Bolehlah dia bertolak ansur sikit. Kalau kena mak kata balik, mak ada hal sikit, penting balik. Tengah meeting ni mak ni, ada kerja ni, besok dah tiket dah beli dah. Nak cakap apa kan? Betul ansur lah mak tu. Tak apalah bila kau dah free. Bila kau dah free kau datang. Macam itulah tahu rumah Allah. Bila dah senang-senang dah free baru nak datang. Macam itu. Macam itu nak jumpa Allah cakap. Aku bagi masa kat kau. Aku bagi hidup kat kau. Tiba-tiba nak datang kat aku, tunggu kau lapang. Nescaya aku sibukkan kau lah habis cerita. Tak payahlah. Ingat, Allah tak perlukan kita. Masjid tak perlukan kita. Kita perlukan Allah, kita perlukan masjid. Jadi sekuat mana hubungan kita dengan masjid, sekuat itulah kehidupan kita nanti. Menjaga rumah Allah itu satu. Kalau dia sebut dalam kewajipan, boleh jadi kewajipan, namun tidaklah diletakkan kewajipan sehingga berdosa. Tapi sehingga kalau kita gagal meletakkan keutamaan, maka habis. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, maka semuanya ini perbincangan dalam akidah sebenarnya.
akidah. Dan kita menyambung perbahasan isu-isu contemporary dalam akidah ataupun isu-isu semasa di dalam akidah. Kita telah pun membincangkan beberapa fahaman. Disebut tentang akidah ni tidak lagi daripada pemahaman. Akidah, cara dia faham. Cara dia faham, pemahaman. Jadi kita dah bincangkan pemahaman sebelum ni, bermula dengan kita masuk pada perbahasan liberal, Islam liberal. Yang famousnya tu Islam liberal. Dan kita dah habis bincang kesimpulannya Islam liberal ni asal pada liberal dan masuk ke dalam Islam. Liberal tu bebas. Dia nak Islam ni bebas, tak terikat dengan hukum hakam sangat, ada ijtihad sendiri. Habis dia ni macam mana boleh keluar agama dah kalau tolak ayat Quran, terkeluarlah. Menolak hukum hakam, terkeluar. Sebab tu ada meletakkan fatwa, nanti kita bincang dalam perbahasan pergerakan yang mana isu-isu liberal yang menuntut kepada membenarkan murtad atau pertukaran agama, fatwanya sesat. Yang mana pergerakan liberal ni, liberal ni kalau yang rancaknya ataupun yang orang kata apa, aktifnya bergerak itu dipanggil Jaringan Islam Liberal, JIL, di Indonesia. Itu yang betul-betul hardcore lah. Jadi kita ni alhamdulillah, syukur banyak yang sekarang di Malaysia ni kita dipimpin oleh institusi agama. Kita ada lagi institusi raja. Syukur banyak. Bila dah tak ada tu, dia nak jaga agama tu payah. Sebab tu raja dia letakkan pada menjaga agama. Nombor satu, tengok agama diletakkan pada raja. Itu nombor besar sekali. Baik. Maka kita akan masuk pada perbahasan pluralisme. Kita telah pun sentuh kesan daripada liberal ni akan timbullah pemahaman yang boleh merosakkan akidah juga. Itulah dipanggil pluralisme. Secara ringkasnya, pluralisme ini adalah membincangkan tentang kesamarataan. Plural, jamak. Plural. Dia bukan mufrad, dia jamak. Plural. Single, plural. Lagi pluralisme. Apa yang dia nak samakan? Agama. Dia nak samakan supaya tak ada yang benar, melainkan semua benar. Faham? Dia bukan kata Islam tak boleh mengaku benar, agama lain pun tak boleh mengaku dia je benar. Jadi benar tu semua benar saja. Habis. Kalau semua benar, tak adalah kesalahan lah dengan agama kebenaran. Inna dina indallahil Islam itu. Itu asas dia. Dan ia berasal daripada tadi. Sebab apa dia nak semua benar? Sebab dia nak bebas. Asal daripada bebas tadilah. Kebebasan itu menyebabkan dia bebas memilih mana-mana agama. Baik. Dan maka di situ dilihat pluralisme agama ataupun kesamarataan adalah satu fahaman yang bertentangan dengan Islam, yang mengajar bahawa semua agama adalah sama. Oleh itu setiap penganut agama tidak boleh mendakwa bahawa agamanya saja yang benar sedangkan agama lain ada salah dan tidak benar. Ini dalam pemahaman pluralisme. Pluralisme juga mengajarkan bahawa semua penganut agama akan masuk syurga dan hidup bersama dalam syurga. Dia kata semua kita ni menuju syurga juga katanya. Cara saja berbeza. Mentaliti dia macam itu. Ini kalau kena yang tak nak terikat dengan syariat, dia suka lah ni. Dia suka sangat benda ni. Yang terikat dengan syariat, kena tutup aurat, kena solat 5 waktu, kena puasa nanti. Mula dia kata tak semestinya solat saja masuk ke syurga. Yang penting hati kita. Parah kan? Ni prinsip dia. Kita kena perhatikan ni. Dia perhati kat siapa? Kat kita. Kita tentu alhamdulillah Allah jaga datang majlis ilmu. Ni kita punya keturunan. Suara kita dengar, telinga kena basang lah. Sehari timbul apa-apa isu lagi pop keluar. Sama je agama ni, yang penting kita lah. Dia kata sama je agama, kita kena emphasize sikit. Kamu faham kat mana tu? Kita kena emphasize. Kenapa kata sama je agama ni? Yalah, sama je agama. Tengok orang Islam, orang ni sama je bergaduh. Itu lain, itu perangai sama. Boleh jadi macam tu. Sama dia tengok orang agama, orang Islam pun kuat lagi bergaduh dia. Siap pula orang bukan Islam pula yang menjadi konsultan. Sabar, tenang ya. Kita kena tenang. Islam mana tenang dah. Dia Islam pula kancak bergaduh. Seorang isteri pula, kalau keluarga Islam pula yang dia membawa perasaan. Orang bukan Islam tengok.
You say Islam is very peace. Why? Dia cakap apa? Kalaulah orang bukan Islam cakap, bukankah Islam ini membawa ketenangan? Tengok you tak tenang. Mana Islam? Mana jawab apa ni saudara? Boleh jadi sama tu sebab perangai, bukan agama. Ini hati-hati. Memang zaman memang macam tu. Orang kadang orang agama lain dia tengok kita ni macam dia kata, apa beza I dengan you? I dalam agama lain pun I tak tenang. You dalam Islam pun you tak tenang. Namanya orang tu. Lelah sekali dia ajak, you nak tenang, I tengok you tenang. You angkat tangan macam ni, duduk. Pejam mata tenang. Dia pula ajar kita nak tenang. Meditasi. Habis tuan. Padahal Islam itulah membawa ketenangan. Dan kita ni menjadi tugas. Bila kita tengok antara yang membezakan sebenar-benar agama ni jemaah sekalian adalah ketenangan. Ketenangan. Tenang ni bukan bermaksud tak ada apa-apa, tapi dia boleh duduk di tengah-tengah masalah. Sebab tu Islam bangkit, tumbuh di tengah-tengah masalah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan lari pada masalah, duduk sorang-sorang. Ya, I nak tenang, ini sumut dunia ni. Dah. Depa memanglah kalau tengok pada ni kita panggil perbincangan agama, kita tengok apa perbezaan kan. Kalau tengok dia panggil pendeta diorang ke agama kan, depa akan berasing. Dia takkan bercampur. Tapi kita kalau kerja agama, dakwah kata ulama ke apa, dia kena turun padang. Sebenarnya dia yang berperang kat depan sekali. Dia yang membasmi semua masalah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Ketenangan bukan lagi pada masalah. Ketenangan dia boleh menyelesaikan masalah itu dengan hati yang tidak tergesan. Dia duduk tengah-tengah. Itu Islam. Kalau tanya kehebatan Islam, itulah kehebatan Islam. Takkan sama je kata, tak sama. Tapi kita bila kata tak sama tu, tang mana tak sama kata dia? Ketenangan. Jadi kita kena tunjukkanlah ketenangan itu. Macam mana? Sebab tu iman dikaitkan dengan ujian. Sebab tu orang yang bukan beriman, jemaah sekalian, bila diuji, ke mana perginya? Kalau tak betul bawa, bunuh diri. Islam tidak mengajar begitu. Seteruk mana keadaan pun, dia tekan. Silat bulan makin ke depan. Itulah bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok yang para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu kita kena garis bawah kat situ. Tapi sekarang itulah sama je, jangan. Sama tang mana kamu kata sama tu. Agama takkan pernah sama. Orang mungkin perangai sama. Agama tidak akan pernah sama. Baik. Dan kalau merujuk kepada dalil, ini surah Ali Imran ayat 85. Yang bermaksud, dan barang siapa mencari agama lain selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Siapa mencari selain beragama Islam, maka dia tidak akan diterima dan dia di akhirat akan rugi. Itu makna kata takkan pernah sama. Baik. Kalau kita lihat sejarah kepada pluralisme, macam mana boleh timbul balik pluralisme ini, maka kita lihat secara ringkas. Pluralisme ini pada peringkat awal dia melihat sebagai konsep toleransi. Dia membahas pluralisme ini seakan bertolak ansur, nampak. Konsep dia toleransi. Namun toleransi itu dipandu arah oleh kebebasan. Islam ada berbahasa toleransi, dipanggil tasamuh. Islam yang paling bertoleransi. Islam yang paling bertoleransi. Kalau kita nak letakkan perbahasan, meletakkan inna dina indallahil Islam. Tapi mereka salah mendefinisikan Islam. Dia lihat Islam ni jumuk. Salah. Islam, kalau banyak sirah kita boleh buka betapa toleransi ni. Sebagai contoh Muhammad Al-Fatih ketika buka Konstantin,
bagi kebebasan. Sebab sebelum tu rumus mengatakan umat Islam ni ganas. Sekali bila buka konstatif Muhammad Al-Fatih, sujud syukur, kemudian bagi siapa yang nak masuk Islam silakan, yang tak nak jangan ganggu, boleh keluar. Itu je. Terkejut dia pun, bukan bunuh-bunuh. Bukan, Islam bukan tertegak dengan berbunuh, tidak. Itu syariat nak mempertahankan agama. Malah dalam peperangan dalam Islam, itu bukannya berperang dengan nafsu, itu berperang dengan syiar. Macam ini bulan Ramadan, kita akan mengenang kembali Badar Al-Kubra. Disyariatkan perang dalam bulan Ramadan. Kalau ikutkan nak balas dendam, kat Mekah Nabi dah buat dah. Sayyidina Umar Khattab tu, tak usah cakap apa. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, dia saja boleh selesaikan dah. Berapa lama tunggu? 13 tahun. Tengok depan mata Nabi kena gigil-gigil tahan ni. Tengok, tak sanggup. Jadi bila Allah kata perang, baru. Itu jam perang tuan-tuan. Dia tibah habis. Kalah semua orang. Bila berperang dengan hati yang benar-benar ada jalan Allah, undefeated, takkan pernah kalah sama sekali. Sebab tu memperjuangkan nama Allah, bukan nama kita. Kadang-kadang kita bangkit nak marah ni sebab nama kita yang dicerca. Bila nama agama kena cerca, kita tak apalah, usik nama kita, merah padam muka. Bila nama agama, dia ada slow down sikit. Tapi dulu tidak berperang tu, maksudnya tak bawa nama masing-masing, bukan revenge. Dianya adalah mempertahankan. Bertoleransinya sampai tahap Nabi kena halau masalah. Dahlah kena pulau, kena halau lah tu. Nak masuk Mekah kena minta izin apa? Perjanjian Hudaibiyah tu, bayangkan. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang paling last bertahlul waktu tak boleh masuk Mekah. 6 tahun ke-6 Hijrah kan, punya marah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu itu. Dia paling last sekali tahlul. Punya, bayangkan. Tapi tolerate, padam nama Allah, padam nama Muhammad. Siapa berani buat? Itu Islam. Memang Islam ada toleransi. Jadi jangan salah faham, ingat kita ni rigid. Malah kita yang keluarkan manusia pada kejumudan. Tapi inilah dilontarkan. Dilontarkan keadaan ni, kita kena ada toleransi. Itu bermula dia nak bertoleransi. Pada apa? Hukum. Hukum. Bagai contoh tentang pemilihan agama, kena ada kebebasan memilih. Tentang aurat, dia letakkan pada diri pula, tidak pada hukum Allah. Dia lebih rancak apabila tokoh pemikir liberal di dunia Islam mendefinisikan sebagai persamaan semua agama, dan ia mula ditolak dan ditentang oleh ulama Islam. Satu ketika Perancis menghantar delegasi ke dunia Islam seperti Mesir untuk berbincang berkenaan penyatuan agama, iaitu Islam, Kristian dan Yahudi. Mereka cuba mempengaruhi ulama-ulama Islam bahawa semua agama ini adalah sama, sedangkan hakikatnya telah Allah SWT sebutkan dalam Quran bahawa tiada agama yang benar melainkan Islam. Mana usaha untuk menyatukan ni daripada dulu lagi dah start. Dia nak satukan semua agama ni, agama samawi ni. Dan pluralisme ini didapati semakin berkembang apabila masyarakat ingin tahu kedudukan agama yang dianuti berbanding agama-agama lain. Di samping itu, wujud ekstrim agama yang mengakui hanya agama mereka saja yang benar. Ia menjadi lebih teruk apabila salah faham ini menimbulkan kekecewaan sehingga terjadinya perbunuhan. Apabila pluralisme berkonsep semua agama adalah sama benar dan sama-sama menawar keselamatan berumat Islam, baik umat manusia. Apabila adanya golongan gulu, pelampau, orang pelampau ni ada pada setiap fahaman. Malah dalam Islam pun ada pelampau dia. Dia bawa nama Islam tapi pelampau, yang nak menegakkan Islam tapi dengan kekerasan, dengan perbunuhan. Jadi mereka ni di tengah-tengah konflik tu mereka timbul lah. Mereka kata sebab tu lah kita kena bersatu. Tengok. Sebab ada ni pelampau-pelampau ini. Walau pelampau tu kerana salah faham individu, bukan ajaran agama, terutama Islam, bukan.
Islam tidak bawa kepada ajaran yang dia nak membetulkan dengan menghancurkan. Tidak, Islam tidak macam itu. Hati-hati. Membetulkan dengan menyalahkan. Dia nak betulkan, tengok, tahu dia nampak salah, perbuatan tu salah, cara dia nak betulkan, dia salahkan orang tu dulu. Itu bukan Islam. Islam nampak salah, betulkan. Tak perlu menghancurkan. Mana-mana pembawaan yang membawa kepada sehingga timbulnya konflik, pergaduhan, hari ni kemelut perbezaan ikhtilaf, adabul ikhtilaf ni akan berlaku. Ini antara perkaranya Nabi doanya Allah tidak angkat dalam Masjid Al-Ijabah antara umat Islam sendiri pun. Dia minta jangan ada firqah perpecahan, tapi tetap berlaku sebagai contoh golongan Khawarij. Masa pada Islam Khawarij, tapi kerana ekstrim dia, nama-nama macam ni yang memburukkan Islam tu. Dan dia pelopori oleh orang, bukan orang yang tak ngaji. Bukannya sekali-sekala datang, sekali-sekala dengar. Bukan, ini betul-betul mengajar. Ibn Muljam sebagai contoh. Ibn Muljam ni yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Bayangkan, di zaman Sayyidina Umar Khattab, Ibn Muljam ni siapa? Qadi besar. Memang dipercayai. Tah macam mana berfikir dia ekstrim. Asal tak setuju dia salah. Asal tak setuju je kita hancurkan. Dan sekali dibunuh je kawan tu. Sambil bunuh tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana nak kata? Di sinilah golongan-golongan begini mengambil kesempatan. Depa ni pakar dalam, orang kata apa, bereaksi sebagai tenang. Dia pakar datang dengan membawa solusi, padahal dalam hati ada serigala. Pakar nampak membawa ketenangan, tapi kesesatan. Bagi saya bukan ketenangan, kekhayalan. Dia bawa orang berkhayal. Khayal, pajak mata, fikir itu, fikir ni. Dia suka berkhayal. Golongan-golongan ini tanpa sedar mereka berkhayal. Baik. Maka antara tokoh-tokoh yang mengembangkan lah, ini tak payah hafal pun tak apa, saya sebut je lah kan? At least kita tahu ada kurang-kurangnya ada tokoh, kita namakan tokoh ni tokoh depa lah, yang mengembangkan pahaman pluralisme agama adalah seperti Raimundo Panica, seorang paderi Katolik kelahiran Spanyol. Ni antara yang menyemarakkan. Wilfred Cantwell Smith, pengasas dan mantan pengarah Institute of Islamic Study. Ini juga macam mana Ustaz depa ni boleh masuk dalam pemikiran Islam? Okey. Nampak salah seorang nama ni namanya Wilfred Cantwell Smith, pengasas dan mantan pengarah Institute of Islamic Studies di McGill University of Canada. Nak bagi tahunya, abad ke-10 dah ada dipanggil Orientalis. Ni pun kita tahu. Orientalis ni siapa? Orientalis ni orang barat yang mengkaji tentang Islam dan ketimuran. Dia kaji tentang Islam dan ketimuran. Dan dia kaji itu jemaah sekalian, maka sampai tahap untuk apa? Untuk menakluki kembali Islam. Aceh jatuh empire terakhir ni sekarang ni bulan Mac kan, 5 Mac, baru ni 3 Mac 3 Mac 2024 diperkaitkan balik dengan 3 Mac 1924, genap 100 tahun. Ni tadi kan 2024 ni, setiap 100 tahun mereka menggambarkan ada mujaddid akan ni. Yalah, kita boleh kaji sejarah panjang kan. Cuma poin kat sini, kejatuhan last kali yang jatuh yang menyebabkan terkuburnya upaya Utsmaniyah, last kali upaya yang jatuh Aceh kan? Aceh. Macam mana jatuh total? Abdul Ghaffar nama dia, seorang orientalis barat yang belajar dekat Mekah, fasih bahasa Arab, malah dipanggil sebagai qadi mufti pula. Dilantik jadi mufti Aceh waktu tu. Antara pertama yang difatwakan tidak tiada lagi jihad di dalam Islam.
Habis dimangsuhkan jihad katanya. Jadi orang dah tak nak berjihad, nak pertahankan watan ini, hak negara, dia dah lemah. Dia santai, dia dah ada tak apalah, dah tak apa tu dia pun ambil. Dia pergaji mas sekalian. Belum lagi kita bincang tentang Nasim N.J. Daud. N.J. Daud. Atau boleh search, dia ni Yahudi yang tafsir Quran. Tafsir Quran dan dipakai tafsirnya oleh orientalis dan liberalis dan pluralis. Dan di dalam itu ada perbincangan tentang bagaimana dia memesongkan pemahaman bahawasanya Islam ni ganas. Baik. Ini antara nama-nama. Sebab tu kita akan jumpa yang keluarkan pendekatan pemahaman ini, mereka yang cuba kaji Islam. Mereka kaji Islam. Dan John Hick, pelopor utama falsafah pluralisme agama, membicarakan secara sistematik dan memperjuangkan kejaksanaannya. Khair. Azan. Allah.
La ilaha illallah. Allahumma rabba azza wa jalla. Salatul qahati wa ba'as maqam. Innaka la Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Kita sambung sikit Mas Dan, kemudian kita buat kesimpulan. Baik. Berbalik kepada perbahasan kita pada malam insya-Allah. Salah seorang orientalis, nak sentuh sikit orientalis yang mana disebut tentang pluralisme ini, mereka datang membawa solusi kesamarataan di saat di tengah-tengah keganasan, dan mereka berjaya memporak-porandakan orang yang atas pagar lah satu, keduanya daripada golongan mereka sendiri yang bukan Islam. N.J. Daud ni orang Yahudi mas sekalian, dia ni telah menterjemahkan Al-Quran. Nasim Joseph Daud nama dia. Al-Quran diterjemahkan 30 juzuk dan dipakai oleh Israel. Antara yang dipuji, terjemahan yang paling lengkap bagi mereka lah. Ini bukan kita yang puji mereka ni. Ni mereka memuji. Maksud kata, sebab Nasim Joseph Daud ni pun belajar sastra Arab, kaji Quran. Sebab tu jemaah sekalian, ternyata Al-Quran ni milik Allah. Kalau kita tak baca dengan iman, sebab tu Al-Quran rukun iman. Jangan kita letak pada lisan, yang penting baca, yang penting baca. Allah Maha Kaya, bagi juga pahala. Tapi kita baca ke hati ke tidak? Sebab ada pengkaji-pengkaji memang dia kaji, tak masuk Islam. Antaranya manipulate lagi ada. Yang menyebabkan hari ni, itu tuan guru saya kata Dr. Zulfahmi, beliau pakar dalam orientalis. Dia kata apa? Antara yang penyebab hari ni Gaza, Palestin dibantai habis-habisan hari ni. Ni 30,000 para syuhada ni habis 3 bulan ni dengan gerak kerja depa yang nak membangunkan kedatangan Masih depa itulah. Tapi antaranya dia kata apa, N.J. Daud ni dalam surah Al-Ahzab ayat 26 dia tafsir. Dia kata apa dalam surah Al-Ahzab ni, dalam sejarah tentang Bani Quraizah. Bani Quraizah ni kalau tengok dalam perbahasan ini, diringkaskan lah, saya ringkaskan. Si N.J. Daud ni, Al-Quran Allah tak letak pun bilangan yang bawa, yang saya bahasakan tafsirnya, dan yang bermaksud, dan ia menurunkan golongan ahli kitabnya kaum Yahudi yang membantu tentera musuh itu. Dari benteng-benteng mereka menyerah diri setelah diisikan hati mereka dengan perasaan gerun. Ini sirah waktu tu Bani Quraizah kalau keluar daripada Palestin, Yahudi. Dan dia letak apa? Dia kata 600, dia tafsir 600 hingga 900 orang Yahudi telah dibunuh, dipancung, dan manakala wanita dan kanak-kanak dijual menjadi hamba sahaya. Itu tafsir dia. Dia syarahkan peristiwa Quraizah tu. Dia siap letak figure lagi bahawa telah berlaku penindasan, kekerasan. Itulah mereka tu, dia kaitkan balik yang berlaku di Palestin adalah revenge, tuntut bela. Kanak-kanak, dia pun tulis wanita dan kanak-kanak menjadi hamba. Siapa? Islam memperhambakan, dia kata. Membunuh, pancung 600 ke 900 golongan Bani Quraizah waktu itu. Ini ada, dan tafsir ni dipakai oleh mereka. Bila mereka baca, ya tak ya. Sebab tu dia kata, we treat them like animal. Waktu tu dia kata. Dan juga apabila dia tengok Islam sebagai bangsa yang mendapat sumpahan, dia panggil Sarkan. Kalau kaji orientalis Islam ni, mereka tengok apa? Islam ni kan, Siti Sarah, Siti Hajar, Nabi Ismail kan, Siti Sarah. Ni hati-hati. Saya nak remind orang perempuan, hati-hati. Sebab apa? Bila Siti Sarah, Siti Hajar ni poligami ni. Dia kata Siti Sarah, Siti Hajar ni perampas. Jadi Sarah ni menyumpah kepada Siti Hajar, keturunan ni keturunannya kasar-kasar. Jadi dia kata kita tak boleh berlebih kurang dengan mereka ni. Kita kena layan mereka like animal. Dia punya benci ni benda. Sebab tu hati-hati.
Mana-mana yang menolak perkara dalam bab syiar ni, masna wa sulasa wa ruba' ni, dengan nafsu lah, marahan. Sampai dia kata Siti Hajar ni dapat sumpahan Siti Sarah. Serahkan, dia panggil Sarah tu. Islam ni keturunan daripada jalur Siti Hajar, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim semua. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail semua ni keturunan ni adalah keturunan yang mendapat sumpahan Siti Sarah, bersifat kasar. Jadi mereka dia tak layak untuk dilayan dengan lembut. Itu yang jadi kat Palestin. Itu dia lanya, ada berdosa, kita khabar ada lenyek macam itu lah. Kita kata orang ni apa benda pahaman yang diorang ada. Dia jadi pegangan agama mereka. Malah boleh bunuh tu satu kejayaan. Itu mereka buat macam Selamba tu. Dah macam IGC pun mereka buat kerah gitu. Wallahualam. Baik, kesimpulan kita pada malam ini. Jadi matlamat utama propaganda pluralisme ini adalah pertama, untuk menghilangkan perbezaan antara Islam dan kafir. Dia nak beza, nak hilangkan border tu. Menghilangkan hak dan batil. Menghilangkan ma'ruf dan mungkar. Dan juga menghilangkan rasa jihad untuk memerangi kafir dan menegakkan kalimah Allah SWT. Dia nak hilangkan border tu. Ini pluralisme. Akhirnya hak dan batil sama. Contoh datang masjid, hak ni. Tapi dia kata apa? Belum tentu datang masjid masuk syurga. Lepas tu tak payah datang. Alah, belum tentu katanya. Belum tentu. Kita pun ya tak ya juga. Ya tak datang. Tu cara dia. Dia nak pecahkan halal haram tak jelas. Sebab apa? Ideologi kebebasan. Baik. InsyaAllah sekalian, kita berhenti setakat tu dulu. Kita akan sambung kepada masih membincangkan pluralisme ini. Kita akan bincangkan kalau di Malaysia ni yang lebih tepat apa isu yang berbangkit. Ada kes yang kita telah senaraikan, kesan daripada isu-isu pluralisme agama di Malaysia. Kita akan tengok. Dan fatwa ulama berkenaan pluralisme ini pada perjumpaan yang akan datang, insya-Allah. Wallahu alam, itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, atas kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakat. Sehingga kita bertemu lagi pada siri akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.